Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk minggu ni saya akan mengajar tajuk novel. Okey, iaitu novel Destinasi Impian tingkatan 1 karya Muhammad Ismail Sarbini. Okey, untuk novel ni kita dah belajar, dah habis dah. Cuma hari ni saya nak buat ulang kaji cara untuk menjawab soalan novel. Okey, awak kena cara dia yang mudah yang saya akan ajar hari ni ialah awak kena hafal maklumat yang saya bagi. Kesemua maklumat itu awak boleh aplikasikan dalam menjawab pelbagai jenis soalan. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, contohnya. Okey, saya nak awak tengok soalan di bawah. Okey. Biasanya soalan novel mewakili 10 markah. Okey, tengok soalan nombor 1. Huraikan perwatakan watak sampingan dalam novel yang anda pelajari. 10 markah. Soalan nombor 2. Huraikan nilai murni yang terdapat dalam novel yang anda pelajari. 10 markah. Ketiga, huraikan pengajaran yang terdapat dalam novel yang anda pelajari. Juga 10 markah. Yang keempat, huraikan latar masyarakat yang terdapat dalam novel yang anda pelajari. 10 markah. Okay, biasanya dalam exam dia akan pilih salah satu soalan sahaja. Okay, satu soalan sahaja. Kita tengok. Kalau awak ingat lagi, untuk novel Destinasi Impian ni kita ada watak utama iaitu Firdaus. Okey, kat sini saya tak pilih watak Firdaus sebabnya walaupun dia watak utama tapi saya tak nak pilih watak dia untuk contoh sebab kebanyakan watak Firdaus mempunyai nilai yang negatif. Okey, saya pilih watak Azlina walaupun watak sampingan tetapi dia mempunyai banyak nilai-nilai yang positif yang awak boleh ambil iktibar. Okay, awak tengok jadual yang saya buat untuk watak Azlina. Okay, melalui jadual ini, okay, walaupun jadual yang saya buat merupakan pewatakan Azlina, seorang yang penyayang, bersemangat tinggi, seorang yang prihatin. Okay, namun nota yang saya buat ni awak boleh gunakan untuk menjawab soalan watak dan pewatakan Azlina, iaitu watak sampingan. Awak boleh gunakan nota yang sama. Okey, awak hafal nota yang saya bagi. Awak boleh jawab soalan berkenaan dengan nilai. Awak boleh jawab soalan berkenaan pengajaran. Awak boleh jawab soalan yang berkaitan dengan latar masyarakat. Okey, maknanya keempat soalan yang diberi ni awak boleh gunakan nota yang saya bagi ni. Okey, dengan satu nota boleh jawab 4 soalan. Okey, cumanya awak kena bijak tukar ayat. Okey, sebelum tu kita tengok dulu soalan nombor 1. Huraikan perwatakan watak sampingan dalam novel yang anda pelajari. Okey, salah ejaan anda pelajari. Okey, cara jawab dia kena buat dalam satu perenggan macam karangan, satu perenggan ayat yang penuh, bukannya poin. Nombor 1 penyayang, nombor 2 bersemangat tinggi, nombor 3 prihatin. Okey, tak nak macam tu. Awak kena karangkan dalam bentuk satu perenggan yang pendek bersama dengan contoh. Okey, kalau awak katakan Azlina ni seorang penyayang, contohnya kat sini. Okey, cara mula jawab awak kena ulang balik kehendak soalan. Okey, pewatakan watak sampingan dalam novel yang saya pelajari iaitu novel apa? Novel Destinasi Impian. Okey, watak sampingannya ialah Azlina. Okey, awak terus antara pewatakan Azlina ialah seorang yang penyayang. Okey, kalau nyatakan penyayang, kena huraikan sekali apa bukti dia tu penyayang. Kat sini huraian dia. Okey, Azlina sangat menyayangi abangnya Firdaus. Okey, untuk huraian
seelok-eloknya ada sebut nama watak yang lain. Firdaus, watak lain. Azlina sangat menyayangi abangnya Firdaus dan ingin menjadikan Firdaus lelaki sejati. Firdaus yang berperwatakan keperempuanan sering diketawakan oleh rakan-rakannya di sekolah. Dalam huraian ini, kita ada watak lain iaitu Firdaus. Okay. Selain watak lain, kita ada tempat dia iaitu di sekolah. Huraian dia agak panjang. Kita tengok pula yang kedua. Untuk isi yang kedua, kita akan gunakan penanda wacana selain itu. Selain itu, Azlina merupakan seorang yang bersemangat tinggi. Contohnya, apa contoh dia bersemangat tinggi? Walaupun penat mengayuh basikal dari Kelang ke Pantai Morib, namun Azlina tetap teruskan kayuhannya semasa berhenti di tepi jalan. Tempat dia di tepi jalan. Membeli air tebu. Dia dipuji oleh penjual air tebu. Penjual air tebu ni merupakan watak lain. Penjual air tebu kerana mempunyai semangat yang tinggi. Teruskan untuk isi yang ketiga. Dia kena ada 3 isi bersama dengan huraian, baru awak layak untuk mendapat markah penuh sebanyak 10 markah. Untuk isi yang terakhir, kita boleh gunakan penanda wacana akhir sekali ataupun kalau tak nak guna akhir sekali, awak boleh kata selain itu. Akhir sekali, Azlina seorang yang prihatin. Sebab dia nak watak, awak kena tulis kat sini seorang yang prihatin. Contohnya, Azlina prihatin tentang kesalahan penggunaan bahasa Melayu pada papan tanda di tepi jalan dan mengeluarkan kameranya. Dah banyak sangat. Dan kita kata serta mengambil gambar tersebut. Serta mengambil gambar papan tanda tersebut. Kita tengok tempat dia di tepi jalan. Berdasarkan soalan pewatakan watak sampingan, awak boleh hafal nota yang diberi untuk menjawab soalan watak sampingan. Dari nota ini juga awak boleh jawab soalan berkenaan dengan nilai murni. Caranya awak kena tukar ayat. Kat sini tadi, kat depan dia mungkin awak katakan seorang yang penyayang, seorang yang bersemangat tinggi, seorang yang prihatin. Kalau soalan tanya nilai murni, awak tukar switch. Awak tukar kat sini nilai penyayang. Nilai penyayang. Nilai penyayang. Mulakan dengan antara nilai yang terdapat dalam novel yang saya kaji, iaitu novel Destinasi Impian, iaitu nilai penyayang. Bagi contoh sini, nilai penyayang. Contohnya, Azlina sangat menyayangi abangnya. Sebab awak kata penyayang kan, kena ada perkataan penyayang dekat contoh dia juga. Azlina sangat menyayangi abangnya Firdaus. Contoh kat sini. Seterusnya, jawapan yang kedua, seterusnya nilai bersemangat tinggi. Contohnya, Azlina punya nilai semangat tinggi walaupun penat mengayuh basikal dari Kelang ke Pantai Morib, namun dia tetap tidak berhenti dan meneruskan kayuhannya. Yang terakhir, nilai prihatin. Ambil contoh yang ni sebagai nilai prihatin. Boleh faham? Itu untuk soalan nombor 2, nilai murni. Yang ketiga, sekarang ni yang penting cara awak jawab soalan. Kalau soalan tanya nilai, awak mulakan dengan perkataan nilai. Kalau soalan tanya tentang pengajaran, awak mulakan dengan perkataan pengajaran. Apa yang penting soalan pengajaran ni yang saya paling takut awak jawab, sebab belajar selalu tertinggal perkataan. Kalau benda baik kena ada kita, haruslah, kita, hendaklah. Kalau benda yang tak baik, kita janganlah. Kita janganlah. Kalau benda baik, kita haruslah. Kat sini saya telah bagi nilai-nilai baik semua. Jadi awak kena guna kita haruslah. Awak boleh ulang antara pengajaran terdapat novel yang saya kaji, iaitu novel Destinasi Impian.
pengajarannya kita haruslah menjadi seorang penyayang. Tambah sikit ayat awak, jangan bagi dia tergantung. Kita haruslah menjadi seorang penyayang. Bagi contoh dia kat sini. Benda yang sama je. Okey, jawapan nombor 2, selain itu kita haruslah bersemangat tinggi. Ambil contoh kat sini. Semangat tinggi, Azina yang bersemangat tinggi tadi. Akhir sekali, kita haruslah prihatin. Ambil kat sini, Azina prihatin tentang kesalahan penggunaan bahasa Melayu di papan tanda. Benda yang sama je. Tapi awak boleh gunakan untuk menjawab pelbagai soalan. Kita tengok soalan yang terakhir, latar masyarakat. Huraikan latar masyarakat. Sama juga, awak boleh gunakan nota ni, nota yang sama ni. Cuma kat depan ni awak tukar perkataan latar masyarakat. Okey? Latar masyarakat yang terdapat dalam novel Destinasi Impian ialah masyarakat. Mulakan dengan perkataan masyarakat. Tak payah awak ulang perkataan latar. Awak ulangkan perkataan masyarakat. Ialah masyarakat yang penyayang. Siapa yang penyayang? Contohnya namanya Azli. Nah, ni huraian dia. Okey? Lepas tu kita tengok latar masyarakat yang kedua, iaitu masyarakat yang bersemangat tinggi. Siapa yang bersemangat tinggi? Azlina bersemangat tinggi mengayuh basikal dan dipuji oleh penjual air tebu di tepi jalan. Okey, dan yang terakhir latar masyarakat. Masyarakat yang terakhir ialah masyarakat yang prihatin. Mulakan dengan perkataan masyarakat ya. Masyarakat yang prihatin. Siapa yang prihatin? Azlina prihatin tentang kesalahan penggunaan bahasa Melayu. Benda yang sama je. Cuma awak tukar je ikut kehendak soalan. Benda yang sama, contoh yang sama. Okey, tukar kat sini je. Depan dia je. Boleh faham? Okey, andai kata kalau saya tambah lagi soalan nombor 5. Okey, huraikan. Kita tukar soalan yang sama, kita tukar kepada latar tempat. Pun boleh awak guna poin yang sama, latar tempat. Okey, awak jangan ambil yang kat sini. Okey, kalau contohnya awak dah hafal kan nota yang sebagi, awak hafal yang ini. Okey, awak cari je lah. Awak kena fokus kepada latar masyarakat yang terdapat dalam novel yang saya kaji ialah di sekolah. Contohnya apa yang berlaku di sekolah? Firdaus sering diejek oleh rakan-rakannya kerana berperwatakan wanita. Untuk latar masyarakat yang kedua boleh ambil dekat poin ni. Di mana? Di tepi kedai penjual air tebu. Penjual air tebu memuji Azlina kerana mempunyai semangat yang tinggi. Okey. Nombor 3 pula, latar dia nombor 3 ni di mana pula? Di tepi jalan. Apa yang berlaku di tepi jalan? Azlina prihatin tentang kesalahan penggunaan bahasa Melayu pada papan tanda. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Sebab apa saya tak pilih watak Firdaus, walaupun Firdaus merupakan watak utama, sebabnya ada banyak nilai yang negatif pada diri Firdaus. Tetapi perlu awak ingat Firdaus merupakan watak utama sebab dia yang penting di dalam cerita ini. Okey, boleh faham? Okey, saya nak awak jawab soalan 1, 2, 3, 4 soalan ini sahaja, tetapi menggunakan poin ni, nota yang saya bagi. Saya nak awak jawab dengan cara yang betul. Melalui nota ni, awak jawab dengan cara yang betul, iaitu awak fokus kepada kehendak soalan. Okay, ni adalah kehendak soalan yang berwarna hitam ni akan berada di hadapan ni tadi. Sebab tu saya bahagikan kolom ni kepada 3. Kat sini awak akan jawab kehendak soalan. Kat sini awak akan tengok poin dia. Kat sini adalah huraian dia. Okay, selamat mencuba. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan okay, awak boleh ambil snap gambar dekat handphone awak. Okay, Assalamualaikum.